Baik, jadi kita sambung ke topik yang lebih dalam, iaitu detail targeting. Okey. Untuk detail targeting ni, dia sebenarnya kalau kita boleh tengok, so dia ada 3 item lah. Yang pertama, demografik, kedua, interest dan juga behavior. Okey, so kalau kita klik sini, biasanya macam Facebook dia dah bagi recommendation dah apa yang kita nak guna. Okay, so interest ni Facebook dapat daripada pattern kita ataupun iklan yang pernah kita klik lah. Okay, kalau kita nak klik masukkan sendiri, so ni adalah tempat mana kita boleh pilih lah. Mana kita boleh set satu-satu. Okay, so kalau kita tengok bahagian demografik ni dulu. So dekat demografik ni kita ada bahagian education, financial, life event, parents, relationship dan juga work. So basically-nya macam contoh dalam banyak-banyak benda yang bawah demografik ni yang relevan dan praktikal untuk kita buat iklan di Malaysia ni, yang pertama adalah relationship. Okay, tuan-tuan dan puan-puan mana boleh take note sikit. Okay, so dekat relationship status ni kita boleh tengok yang pertama mungkin yang in relationship ataupun yang dah berkahwin. Okay, so kalau kena dengan segmen pelanggan kita dah relevan, so kita boleh pilih lah ni. Okay, so ni antara part yang relevan lah untuk kita select. Ini semua macam di Malaysia lah. Kalau macam divorce ke apa semua ni macam tak berapa sesuai dalam perspektif di Malaysia ni. Okay, seterusnya relationship lah. Yang seterusnya yang relevan juga untuk masyarakat di Malaysia adalah di bahagian education level. Ini antara benda yang saya selalu galakkan lah untuk bila kita nak buat iklan. Macam tadi tu relationship status tu saya memang dah saran lah untuk guna sebab kalau mana-mana kita tengok bila kita deal dengan customer, kalau orang yang dah berkahwin ni dia lebih mudah untuk kita membeli dan dia lebih clear dengan objektif atau goals dia. Cara berfikir dia memang tak sama dengan orang yang single. Okey, berbanding pula dengan education level ni, kita boleh letak sebagai pilihan. Kenapa? Sebab kalau case study yang pernah dijalankan sebelum ni, mana kalau kita deal dengan orang yang ada pendidikan ataupun produk-produk yang premium, servis-servis yang pada harga yang mahal, dia kalau kita target education level orang yang ada degree ke atas ni, dia lebih mudah untuk membeli, lebih mudah untuk berurusan dan lebih mudah untuk convert dia daripada prospek kepada customer. Jadi saya pun recommend untuk tuan-tuan dan perempuan boleh cuba kita letakkan. Kalau biasa saya akan pilih semua bahagian degree, associate degree, doctorate degree, kemudian master's degree, professional degree. So saya akan pastikan semua degree dan ke atas. Jadi saya tak pilih lah macam college grad ke, mana yang belajar pertukangan kewangan. Okay. Jadi yang mana dah ada degree ke atas, dia mudah sikit. Jadi secara perspektif yang lain, mana bila yang ada degree ke atas ni, kemudahan dia untuk bekerja lebih selesa, ada lifestyle. Okay. Ni antara salah satu lah untuk kita compliment balik. Dan setakat ni mana kalau kita buat iklan berdasarkan target ni, yang banyak PM ke, yang banyak bertanya
atau kita boleh convert balik prospek tu pada sale ni, ini antara yang kita selalu pakai lah dan relevan untuk demografi di Malaysia. Okey. Sebelum tu status dengan education level ni, ini Facebook detect orang ni melalui Facebook profile masing-masing. Contoh, kalau orang tu dia dah declare in relationship dengan CB ataupun married to CB. Jadi Facebook dah simpan lah tu sebagai dataset untuk kita target. So memang Facebook dia dah aim benda ni berdasarkan profile yang dia sendiri salurkan dekat dia punya Facebook profile lah. Okay. Tapi memang kita faham ada orang yang tak letak benda tu. Okay. Jadi benda ni dia akan pergi kepada orang yang dah set profile dia tu lah. Okay. Kemudian bawah demografi. Contoh kalau macam kita ada niche yang target pada orang tua sikit. Biasanya kalau penggunaan parents yang menggunakan Facebook ni, dia masih lagi dalam golongan majoriti ni bawah 40 tahun ke bawah. Okay, so berdasarkan macam parents ni, Facebook capture ni berdasarkan daripada status, daripada aktiviti dia dekat Facebook. Maknanya contoh mungkin dia banyak search tentang macam mana cara membesarkan baby, pilihan baju baby, cara menyusukan anak. Jadi Facebook pun capture dia sebagai parents lah. Okay. So biasa benda ni saya pun akan pakai juga. Ni pun sebagai optional lah. Cuma saya recommended lah untuk rakan-rakan, tuan-tuan untuk mencuba pilihan ni. Okay. So ni 3 perkara yang relevan dalam konteks ataupun market industri di Malaysia. Okay. Sebelum kita masuk bahagian interest dengan behavior ni, kalau boleh saya nak explain dengan lebih lanjut kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada tuan-tuan dan perempuan, bagaimana Facebook dia engage ataupun dia berfungsi dengan sistem. Okay, so bila macam ni, bila saya tunjuk contoh, maknanya contoh sekarang kita letak dalam data targeting ni ada associate degree, dia ada parents, dia ada engage. Jadi Facebook dia akan baca, dia akan cari orang yang ada degree atau sebenarnya jadi ibu bapa atau yang ada pertalian, ada engagement, ada dah bertunang, dah berkahwin ataupun dah tengah couple. Okay. Jadi kita kena fahamkan, kalau boleh kita kena fahamkan dia konsep bila letak ni dia jadi atau. Mana Facebook akan ambil salah satu. Mana orang prospek tu salah satu. Jadi bila jadi baik-baik macam ni, dia dah jadi sedikit confused. Jadi contoh macam kalau kita nak orang yang dah berkahwin dan ada degree, dia ada function yang lain. Iaitu kalau kita dekat bawah ni, dia ada narrow audience. So sebenarnya best practice untuk kita letakkan data targeting ni, kita kena buat step by step. Maksudnya kita masukkan satu-satu dan kita kena fahamkan function dia. Okay, sebagai contoh, saya pilih bahagian education ni, mana orang yang dah ada degree. Kemudian saya klik narrow audience. Saya pilih orang yang ada degree dan berkahwin ataupun in relationship. Okay. Ataupun engage.
So dekat sini, mana bila kita narrow down, dia nampak dia dah jadi 2 kotak. Dia akan jadi orang yang salah satu daripada associate degree ke ataupun doctorate degree ni, dan dia dah berkahwin. Maksudnya this is the best practice lah. Mana kita narrow audience, contoh daripada relationship status, kemudian pergi kepada daripada education level, kemudian relationship status, kemudian kita pun boleh narrow further. Kita boleh narrowkan lagi, mana kita target dengan lebih detail lagi. So kita masuk interest dekat sini. Let's say bahagian interest ni kita boleh pilih dari segi faktor bila dia lebih kurang macam ni situasi dia. Contoh macam saya gunakan Facebook, jadi dia akan gunakan satu sistem untuk monitor. Contoh, saya banyak join dalam group yang mana, saya suka like page apa. Jadi dia boleh analyse the whole idea, the whole data untuk analyse kita punya pattern. Mana apa interest kita. Jadi kat sini kita kena faham kita punya segmen pelanggan ni, agak-agak dia punya interest tu apa, behavior dia macam mana. So kita dah kena faham lah apa avatar pelanggan kita ni, apa dia punya interest, apa dia punya behaviors. Okay, so kita berbalik pada sini. Kalau kita tengok kat sini, interest ni dia ada bagi macam business industry, entertainment dan banyak lagi lah. Maknanya ni suggestion ataupun general interest daripada Facebook. Okay. So kita pun boleh letak contoh macam family relationship ke. Tapi kita kena make sure lah interest kita ni jangan terlampau cacah merebak. Mana kita selari dengan customer, pelanggan kita, apa dia punya interest. Okay, so kat sini kita gunakan selain daripada general interest, kita boleh buat precise interest. Yang kita boleh type sendiri. Sebagai contoh, kalau saya jual produk kesihatan, mana saya boleh letak mungkin Kevin Zahari. Okay, dia coach untuk exercise lah. Okay, maknanya dia boleh jadi dalam bentuk icon. Let's say kalau politician yang agak fit, kita boleh kata Khairy Jamaluddin. Okay, selain daripada icon, politician, okay, mana sekarang ni, contoh kalau saya target perempuan, apa interest perempuan. Okay, mungkin dari segi tajuk lagu, movie, artis sendiri lah. Kalau artis sendiri, Nilofa. Okay. Dan mungkin kita boleh letakkan balik interest yang spesifik. Exercise. Kita boleh combine kan. Mana produk kesihatan ni. Kalau kita letak banyak interest pun dia tak ada masalah. Yang penting kita pilih yang relevan saja. Ini mungkin physical exercise, physical fitness, yoga, okay, meditation, food and drink, organic food. Okay. So dekat sini saya dah share tadi mana kita boleh letak artis yang relevan, ikon yang relevan. Kalau produk kesihatan ni Kevin Zahari. Kalau dari segi politician yang fit, saya nampak macam Khairy Jamaluddin. Kemudian artis wanita menjadi ikon ke untuk personality ni Nilofa. Kemudian dari segi brand,
Contoh brand macam whey protein, apa whey. Ataupun produk-produk kesihatan ni dulu apa nama? Shaklee. Okay. Ataupun gym, fitness first. First. Okay, ni antara contoh yang saya boleh explain lah. Okay, so kita nak pastikan maknanya kita punya interest ni relevan, kena dan tak cacah merebak. Okay. Selain daripada tu, apa yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan interest ni adalah contoh macam kadang-kadang dalam satu kes ni kita fikir produk yang kita nak jual ni, kita tak tahu interest apa yang kita nak pakai. Ataupun contoh banyak produk, banyak servis, tapi apa interest yang berkenaan, yang sesuai, yang boleh capture dengan pelanggan kita. Jadi kadang-kadang kita rasa macam tak ada idea. Jadi mana kita nak cari titik persamaan interest pelanggan tu. Jadi apa yang saya boleh cadangkan, kita buat iklan ni guna hanya general interest sahaja, tak ada masalah. Maknanya macam tadi kita buat precise punya, yang ni kita ambil general yang kita rasa macam relevan je. Asalkan keywords dia kita nak, kalau boleh biar ada relevance lah. Okay. Dia kadang-kadang macam kalau interest ni memang kita nak dapatkan dari segi betul-betul kita nak tahu siapa kita punya target audience. Tapi kita pernah test juga macam kalau jalankan iklan ni tanpa audience, tapi dia jadi terlampau broad lah. Okay. So sekarang ni kita dah faham, maksudnya macam sekarang ni kita target pelanggan yang ada degree dan dah berkahwin dan dia minat salah satu daripada ni. Okey, sebagai contoh yang lain pula, maknanya ni cara lain lah. Kalau nak narrow further boleh furtherkan lagi. Tapi kadang-kadang sekarang ni kita nak tunjuk macam mana kita nak exclude people. Okey. Sebagai contoh, kalau iklan kita ni berjalan, contoh banyak daripada dapat respons daripada pendatang asing pula. Contoh macam orang Indonesia ke, orang Nepal, Myanmar. Jadi macam mengganggu lah iklan kita ni, merugikan juga. Sebab mereka just like tapi tak ada berlakunya conversion ataupun sales. Jadi kita tekan butang exclude tadi, kita boleh letak dari segi kita nak buangkan lah orang-orang yang tak terlibat ni, yang bukan kita punya target audience. So saya boleh letak macam apa interest untuk Indonesia. Okay, saya exclude Bangladesh. Okay, jadi ni salah satu cara lah mana yang kita boleh cuba. Kalau kita kadang iklan yang terlampau banyak respon daripada orang-orang yang pendatang asing ataupun ekspatriat ni. Jadi kita boleh cuba langkah ni untuk asingkan mereka daripada dapat iklan kita. Myanmar. Okay, jadi pastikan macam kalau tiba-tiba kita punya iklan ni terlampau banyak respon daripada orang luar ni, kita boleh cuba langkah ni untuk mana kita nak pastikan tiada respon daripada orang yang selain daripada kita target lah. So
memang bahagian ni macam lama sikit. Sebab ni adalah bahagian yang paling crucial. Mana kita kena betul-betul faham. Tuan-tuan sendiri kena faham siapa segmen pelanggan tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri kena faham bagaimana penggunaan, what is the best practice, mana kita nak narrow further dan ni. Kemudiannya kita macam mana dia punya best flow, best practice. Okay. Kemudian kita pergi, saya dah explain dah mengenai bahagian connection ni dalam siri video yang lalu. Okay, seterusnya saya akan save lah this audience. Sebab contoh satu iklan ni memang kita dah fokus pada satu iklan. Okay. Jadi kat sini saya save dulu audience saya. Okay, so kalau kita nampak ni, potential risk ni terlampau spesifik. Kemungkinan mana bawah daripada 1,000 orang. Jadi kat sini pun sebenarnya kita mungkin boleh luaskan lagi lah. Try detail targeting customers ni. Okay. Okay, update sekejap. Okay, dia masih lagi spesifik. Okay, so mana kalau saya akan pastikan dari bahagian graph ni, bila kita dah setting semua audience ni semua, kita dah letak semua segala bahagian ni, kita dah save. Kemudian mana kita akan pastikan, kita tengok dekat bahagian graph ni. Okay, bahagian graph ni kita nak tahu kita punya potential reach. Macam contoh macam sekarang ni, saya punya reach ni terlampau rendah lah, mana terlampau detail, dia mungkin akan jadi sedikit mahal dari segi potential reach ni lah. Okay. Okay. Selain daripada tu, bila kita dah save audience ni, dia dah jadi macam satu set, data set, mana contoh dia nak memudahkan kerja-kerja kita. Dalam masa yang sama, kita boleh guna, contoh kalau kita guna dalam boost post, dia sebenarnya sangat senang sebab kita dah save audience dah. Kita boleh just pick ya, audience mana yang kita nak pakai. Selain daripada tu, memang kita boleh edit juga setting dia. Kita nak ubahkan yang lain-lain ni. Okay. Contoh, saya tekan edit audience. Okay. So sekarang ni, saya letak Malaysia. Okay. So dia akan jadi saya ambil lebih general. So saya pun dekat sini saya boleh save as new ataupun saya boleh update. Boleh update. Okay. So ni bahagian audience targeting. Jadi kalau tengok bagi saya, kenapa saya pecahkan sikit slot by slot ni, maknanya kat mana yang perlu beri penekanan. Jadi yang penting bahagian crucial kita tadi adalah bahagian audience ni. Bahagian data targeting ni memang sangatlah penting. Okay. Memang kalau kita sendiri buat iklan, memang dia jadi banyak test, banyak eksperimen yang kita kena cuba.
Tapi yang penting ni adalah konsep asas yang tuan-tuan boleh apply, cuba pada iklan dan juga pada bisnes anda. Okey. Kadang-kadang memang kita rasa berjalan, setting ni tak jadi, kita tukar dan along the way kita akan grow, kita akan faham kita punya customer segmentation dan kita kena fahamkan kenapa iklan ni tak jadi dan kita akan betulkan. Okey. Sekarang ni kita dalam video yang lain pun saya akan tunjukkan macam mana kita nak kaji prestasi iklan. Contoh kalau ada kesilapan, kalau iklan ni tak berfungsi dengan baik, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita baiki. So jangan takut, cuba buat. Sekejap lagi saya share pula tentang bahagian placement dan budget.